Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Sahabat semua, apa khabar? Semoga semua sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Hari ini viral mengenai satu video yang mana satu perbincangan dilakukan, dan perbincangan itu ada satu isu lah, iaitu dilarang mengumandangkan azan menggunakan pembesar suara di luar masjid. Jadi kiranya pembesar suara hanya boleh digunakan di dalam masjid saja, bukan di luar masjid. Jadi macam mana perbincangan tersebut? Jom kita tengok videonya. Jadi saya tidak tahu tempat ini mana, jadi tapi dia cakap dekat situ kepala batas. Kepala batas dekat mana? Pulau Pinang ke dia? Jadi mereka ni baju kuning, baju hitam dengan baju putih ni kiraan Cina lah. Mereka melarang untuk meletakkan speaker di luar masjid kerana mengganggu orang lain lah, macam tu orang cakap, dan kena meletakkan speaker tu di dalam masjid. Jadi baju yang berlaki berdiri ini dia cakap, kalau nak buat macam tu, kalau nak cakap macam tu, kena panggil Jabatan Agama untuk bawa berbincang, dan anda boleh katakan apa yang anda katakan. Macam itulah. So isu azan is very sensitive. Azan is compulsory for every Muslim. So you don't touch about azan. Kita beranilah lelaki yang baju putih seorang ni, dia cakap, yang pakai mask, dia cakap azan adalah syiar kepada orang Islam, azan adalah kewajipan kepada orang Islam, dan juga azan, dan jangan sentuh azan, iaitu jangan sentuh azan sebab ia adalah hak kewajipan orang Islam. Baju orange ni cakap lagi, you have do your speaker inside in the surau. Dia cakap, kamu kena letakkan speaker tu di dalam surau sahaja, dan jangan di luar surau saja. Itu azan tau. Dan Malaysia ni adalah negara majoriti Islam. Macam mana dia boleh cakap macam tu? Kita tengok lagi. Baju hitam ni dia marah dah. Dia cakap, baju hitam ni dia marah dah. Dia cakap ini adalah Islamic country, ini adalah negara Islam. Dia cakap sensitif lah, dia cakap kena ambil perhatian lah. Azan dia ulang lagi lah, Cina dia cakap lagi, azan kena letak juga dalam mic tu dalam surau sahaja. Jadi orang lelaki ni berdiri lah, give respect, beri penghormatan, beri penghargaan, sensitif dengan agama orang lain, kan, beri peluang kepada orang lain untuk mengamalkan ibadat orang lain. Di Malaysia ni semua agama bebas untuk mengamalkan agama masing-masing. Jadi kenapa Islam dilarang memberi ruang kepada mereka untuk memanggil orang lain untuk sembahyang? Kenapa? Itu persoalan. Kami pendapat anda di bawah. Give respect to the Islam. Don't talk about azan. Bagilah penghormatan, bagi respect, hormat dengan Islam, dengan orang Islam. Janganlah kacau azan tu. Dia cakaplah macam tu. Sebenarnya ia telah pun menyentuh sensitiviti orang Islam. Surau tu masjid tu biasa untuk orang Islam memanggil azan. Mana-mana surau, mana-mana masjid memang akan ada pembesar suara untuk memanggil azan. Sebab azan ni adalah kewajipan untuk memanggil orang Islam, kan, untuk sembahyang. Sebaik-baiknya untuk semua orang dengar, kan, macam tu. Okeylah, jadi macam itulah dia punya video dia. Bagi pendapat saya, azan tu hanya sekejap sahaja, sekejap dalam beberapa minit sahaja habis dah. Kenapa mereka mempersoalkan azan tu? Kan azan tu untuk orang Islam, yang mana tempat itu memang majoriti Islam lah. Bila ada surau, bila ada masjid, maka tempat tu memang confirm ramailah orang Islam yang berada di situ. Jadi kalau mereka larang untuk menggunakan pembesar suara, hanya menggunakan pembesar suara dalam masjid saja, maka nampaklah masjid itu tidak hidup, nampaklah masjid itu tidak ada syiar, nampaklah masjid ataupun surau itu memang tidak ada fungsi macam itulah. Sehingga kan orang lain menganggap surau ataupun masjid itu tidak hidup, terbiar.
Muhammadiyah dan sebagainya lah macam tu. Jadi azan adalah satu syiar yang boleh melihatkan bahawa masjid dan surau ini hidup. Ada orang di situ, ada orang melakukan solat jemaah. Hanya beberapa minit sahaja untuk azan, itu pun mereka persoalkan dan juga larang. Mesti letakkan speaker dalam masjid. Jadi sebagai umat Islam ni, kita kena kuatlah, kita kena pertahankan apa yang sepatutnya menjadi hak kepada kita. Sedangkan mereka-mereka yang lain ini mempersoalkan, meminta dan sebagainya untuk hak mereka, tanggungjawab mereka dan sebagainya, apa yang mereka perlu, mereka minta. Tapi kenapa bila umat Islam yang sememangnya daripada dulu lagi, umat Islam akan menggunakan pembesar suara, memang umat Islam akan menggunakan gendang dan sebagainya untuk memberitahu kepada orang ramai bahawa telah masuknya waktu sembahyang, telah masuknya waktu fardu sembahyang kepada umat Islam. Tapi sampai ke hari ini, tiba-tiba hari ini mereka pula cuba nak potong untuk jangan menggunakan pembesar suara yang berada di luar masjid untuk memanggil orang azan. Jadi apa pendapat anda semua mengenai perkara ini? Bagi pendapat saya, ini adalah satu penghinaan, satu perkara yang tidak sewajarnya dilakukan kepada orang Islam, dilakukan kepada negara yang majoritinya orang Islam. Ia berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud apabila azan dikumandangkan maka syaitan lari sampai terkentut sehingga dia tidak mendengar lagi suara azan itu, dan apabila selesai azan maka ia syaitan itu datang kembali, dan ketika iqamah salat dikumandangkan ia syaitan tadi lari lagi. Setelah bila selesai maka dia syaitan itu datang kembali sehingga dia melintas di antara seseorang dan juga jiwanya. Dia berkata, ingatlah ini dan ingatlah itu, tentang sesuatu yang tidak pernah dia ingat sebelumnya, sehingga orang itu tidak sedar berapa rakaat yang telah dia lakukan. Demikian pula tidak meyakini akan kewajiban solat yang mana azan itu sebenarnya dikumandangkan untuknya, untuk kita mengajak umat Islam sembahyang. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan tidak akan pernah redha kepada engkau wahai Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad SAW, iaitu kita orang Yahudi dan Nasrani, sehingga kita mengikut jejak langkah mereka. Dan berhati-hati sahabat semua mengenai dugaan dan cobaan, mihna dan tribulasi yang akan dihadapi oleh umat Islam, kerana musuh-musuh Islam sentiasa merancang dan merancang untuk merosakkan umat Islam, untuk menjauhkan umat Islam daripada Islam, dan juga untuk menjadikan umat Islam ini tidak lagi mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran yang mereka ciptakan dengan akal mereka sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita dan juga membimbing kita ke jalan yang benar, menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang menyimpang. Semoga Allah juga memberi kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi cukup sekali itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Wallahu alam. Allah lah yang lebih maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.